Hello guys, Assalamualaikum. Macam biasa, Borak Teh Si Peng. Hari ini bersiaran secara langsung as usual bersama Fir Afandi dan Marzella Sigai. Hari ini, wow, baju warna maroon. warna maroon. I warna hitam sebab apa? Supaya nampak slim dalam kaca TV. Tapi Zel memang dah slim. Tak adalah. Memang slim. Slim River. Okay guys, hari ini selama 45 minit macam biasa, banyak benda yang kita akan kongsikan dan of course kita ada tetamu yang kita nak bawa masuk. Mungkin ada yang dah tengok dah poster yang dimuat naik dekat Instagram dan Facebook TVS. Yang kita dah share. Yes, hari ini tetamu kita Saufi, seorang pemain sapeh dan dia juga seorang champion untuk dah champion sapeh instrumentalist. Right guys. Nanti aku salah sebut. Okey, jom sebelum kita nak mulakan apa-apa yang menarik pada hari ini. Semalam kita dikejutkan dengan satu berita di mana dekat Sarawak majlis rasmi dan tak rasmi dah boleh diadakan. Kepada siapa yang nak kahwin semua dah boleh lah. Yes, tapi SOP memang masih dipatuhi. ketat. Betul. And then kalau memerlukan apa kata orang, benda-benda yang over sikit, memerlukan ni lah surat sokongan lah daripada pihak SDMC. Kena rujuk dulu apa-apa pun, dan tak boleh melebihi 50% daripada kapasiti sesuatu tempat. Okey, contoh macam Marzella nak buat birthday, kan? Tempat tu boleh memuat dalam 100 orang, 1000 orang, bahagi dua lah. 500 je lah. Kalau 100 orang untuk satu tempat, 50 orang saja. Okey guys. Tapi penjarakan fizikal tetap kena ada. Kod My Sejahtera, and then apa kata orang, sanitizer perlu juga disediakan oleh pihak tuan rumah lah. Okey guys. Semalam Sarawak merekodkan ada berapa kes? 159 kes baru positif COVID-19. Lepas tu satu kluster tamat, iaitu kluster dekat Sebau. Alhamdulillah. Tapi masih ada 25 kluster masih aktif. Dan semalam tak ada kes kematian baru yang dicatatkan di Sarawak. Satu perkara yang melegakan lah. Betul. Walaupun kes kita turun naik 100, 200, 100, 200, tapi kita tak nak ada yang itulah, yang terkorban ke apa semua. Betul. And then dekat Malaysia sekarang, seluruh Malaysia, kes semalam menurun. 1,559 kes. Tengok trend penurunan sedang berlaku lah dekat Malaysia. Kalaupun dia menurun, tapi kita still perlu beringat jugalah. Betul. Jangan anggap benda tu remeh. Betul. Okey guys, itu adalah pesanan daripada Dr. Marzella. Okey. Tetap amalkan SOP. Guys, jom kita nak mulakan dengan cerita yang apa kata orang, mencuit hati lah. Okey, cerita ni berlaku dekat dalam pesawat kapal terbang. Kenapa, Phil? Secara jujurnya Marzella Sigai, saya seorang yang takutkan ketinggian. Saya tak suka naik kapal terbang. Kalau Maksud boleh elak, saya elakkan naik terbang. Travel sana sini ni macam mana? Naik dalam keadaan takut. Kenapa? Phil memang ada fobia ke atau ada sesuatu yang pernah menimpa? Gayat. Saya gayat dan saya memang tak boleh dengan ketinggian lah. Okey. Phil kat dalam pesawat macam mana lah, Phil? Apa? Phil kat dalam pesawat macam mana lah? Kadang-kadang berpaut kepada kerusi, kadang pejam mata, kadang macam macam tu. Phil mengalami anxiety attack. Pernah selalu sangat. Sebelum naik flight, Phil memang akan sajat pula, gayat. Kau sajat pula Okey, memang akan gayat. Itu yang selalu berlaku lah. Okey, bercerita pasal pesawat ni sebab apa? Sebab ada satu flight ni terpaksa ada apa kata orang, emergency landing. Dia terpaksa patah balik. Pilot terpaksa landing secara kecemasan disebabkan kucing mengamuk. Bayangkan. Mengamuk dalam tu. Dia sampai menyerang juru terbang dekat kokpit kan. Tak masalahnya macam siapa yang bawa kucing? Aku rasa dia nak masuk lah. Itu satu hal. Kedua, macam mana kucing boleh masuk kat kokpit? Setahu Phil lah yang hanya boleh masuk dekat kokpit hanya cabin crew. Cabin crew leader saja. Itu pun ada kebenaran tau. Itulah. Dahsyat lah. Tapi saya alhamdulillah tak ada apa-apa imagine. yang berlaku dengan ceritanya kucing tu dia curi-curi masuk dalam flight tersebut. Adakah ni kucing liar yang terbiar dekat luar tu yang tiba-tiba masuk? Itulah kucing Sarawak. Dia bukan dekat Sarawak, Fir. Ini bukan dekat Sarawak, ni dekat luar Sarawak, guys. Ni dekat lapangan terbang antarabangsa Khartoum. Betul. Okey. Alright. Seterusnya,
Okey. Masih lagi cerita pasal haiwan. Haiwan juga. Kita dah memang betul lah. Sometimes kita ni borak taxi peng. Sometimes kita borak zoo. Kita nak borak banyak benda. Kita tak Betul. limit Okey, pada cerita manusia pasal, je. haiwan seterusnya apa cerita ni Zal? Ni cerita dia pasal seorang wanita. Dia menemui satu objek yang dipercayai muntah paus yang berjumlah kira-kira 1.07 juta ringgit. Aku pun tak tahu macam mana muntah paus tu boleh berjuta. Bernilai juta-jutaan ringgit Dahsyat dah. Ianya ditemui oleh Siripon Niamrin. Wow, tengok muntah tu. Dia macam ubi kayu pun ada. Macam getah batu cheese pun ada. ada. Aku pun tak tahu apa tu. Uish. Harga dia bukan murah 1.07 juta ringgit. Ni apa kata orang, ini adalah minat seseorang. Dia kalau orang tu minat nak beli rumah, beli rumah. Minat nak beli kereta, beli kereta. Macam contoh tanya Mazela. Mazela, hobi minat nak apa benda? Oh, saya hobi minat nak beli rumah lah, aset. Orang tanya Fir, minat hobi apa? Saya beli muntah ikan paus. Sebab Fir, muntah ada sebab tu juga? Ada sebab lah. Sebab muntah tu yang dikenali sebagai ambergris ataupun sperm well. Sperm well. Betul ke apa yang baca? Ianya digunakan untuk menghasilkan bau minyak wangi supaya talam. Patutlah mahal. Patut dia mahal. Dia boleh dijadikan sebagai minyak wangi. Ya. Yelah, dah 6 kilo banyak tu. Banyak tu Mazela. Dia ada VT kan? Untunglah. Oh, ada Kita VT tengok juga dulu muntah VT. ni. Riêng rồi cài bắn này bắn rồi nè. การว่างตาเป็นอ้วกเปล่าคนกล้องเป็นคนเมียนะน้องนะ บ้านกันได้ทันทีไหมอ๋อไม่ยกก่อนที่โอ้ก็เคยได้เราคือมาอยู่กับตังอยู่แห้งอยู่เป็นอย่างนี้อ่ะคนยิงอะติได้เลยก็ คนติดตัวง่ายได้นะเพราะว่าพ่อปกกันไว้ด้วยใช่ไหม Trời, cái ở trên Oh, dekat Thailand rupanya. Ya, ada tadi saya bagi tahu nama dia. Nama dia siapa? Siripon Niamrin. Siripon Niamrin. Tapi Mazela kalau pergi ke Thailand, Nama orang tak, betul. Rupa Zel macam muka perempuan kat Thailand. Biasalah wanita Sarawak. Lots of mix. Yeah. Oh. Macam Fir lah. Tapi Thailand bahaya. Dia ada ori tak ori banyak. Macam pernah ada experience dia. Tak tahu awak kategori apa kat sana. Sejati. Okay guys, kita dah ni ke cerita seterusnya Zel. Okay. Dia ni ada persamaan dengan Mazela. Kenapa cerita pula? Seterusnya. Oh, kau dah cakap mentang-mentang aku pakai baju sama? Yes. Lelaki yang sentiasa mengenakan pakaian berwarna merah. Dia ni dekat Facebook dia ada 5,000 friend tau. Tapi dia setiap hari akan upload gambar yang sama, tak ada caption. Gambar yang sama. Bayangkan. Tak ada perbezaan, langsung. Setiap hari. Sehingga mencecah 1.5 juta keping gambar yang sama. Yes. Every day. Bayangkan, macam tu je dah dapat 1,000 lebih likes. Aku pun tak tahu apa motif dia. Dahsyat Kau rasa apa motif dia buat macam tu? Taklah, mungkin nak meraih perhatian ke, nak viral ke. Tapi itulah, gambar sama je setiap hari. Senanglah jadi dia. Kan? Beli handphone tak ada memory card pun boleh. Zal sempat pergi Facebook dia tadi. Oh ya ke? Sempat? Sempat. Memang wujud Memang gambar dia. Oh. Memang gambar dia macam tu je. Oh, okeylah. Alright guys. Ada lagi banyak Topik cerita yang kita menarik. nak kongsikan. Tapi sebelum tu kita nak berehat sebentar guys. Jangan ke mana-mana, kembali dalam Borak Tesi. Bang. Kembali lagi dalam Borak Tesi Peng bersama Zel dengan Fir. Yes guys. Kembali lagi kita, dan of course ada banyak benda yang kita nak kongsikan. Okey. Kenapa? Saya cuma nak bagi tahulah sekarang ni Zal Ya. kita patut bangga tau. Sebab apa? Kenapa? Sebab yang make up muka kita ni salah seorang make up artist yang baik tau dekat Kuching, dekat Sarawak. Kenapa Fir? Sebab apa? kau cakap aku- Tengoklah hasilnya.
Tengoklah hasil muka Fir. Tengoklah hasil muka Marzella Sigai. So kau dah cakap muka aku hodoh Tak. lah kalau aku tak make up. Tak, bukan. Tak Make up adalah. artis kita ni cantik. Ya, Bagus. betul. Kita Touch terima dia kasih bagus. lah dengan Sebab dia. apa? Sebab ada satu perkongsian dekat TikTok ni. Disebabkan tersalah pilih make up artis, muka pengantin jadi tua. Guys. Oh my god. Kita Ni- tengoklah VT ni dulu. Ni waktu wedding ni. Tengok tu. Aduh, Fir. Dia actually dia comel je orang dia. Sebab tu kalau yelah macam Comel. Marzella kalau ada event ke apa, kalau tanya make up artist berapa harga nak make up ni, kalau dibagi servis harga tertentu tu okey je lah. Betul. Ni sebab apa? Sebab dia pengalaman. ikut kualiti lah. Ni tengok ni cantik tau. Make up by Natural. Orden Sharp. Kau ada? Kalau Zell di make up oleh Eleanor. Oh. Tak sama lah kita gitu. dua. Tak Tapi sama dua memang apa ni, Dua-dua best bukan, semua. Dia bukan musuh dua-dua? Bukan. Okey lah. Okay. Diorang Alright kawan guys. baik. Guys, spend more a bit. Okay. Alright, Ya, jom. betul. Kita nak kongsikan cerita yang seterusnya, Zel. Cerita pasal apa ni, Zel? Tular dekat TikTok sebuah video yang menunjukkan seorang pekerja penghantar makanan yang melompat ke longkang besar untuk sampai ke rumah pelanggan sampai makanan dia rasanya jatuh ke dalam longkang. Macam dengar berita utama Isnin 8 malam bersama Tadi kita Marzella nak dan tengoklah video saya, tu. Ruben Gomez. Tengok BT. Yo. Aduh. Aku rasa dia nak jadi Spiderman kat salah tempat. Dia lompat tu dah best tau. Kita tengok macam kesian. Ui. Tapi bila jatuh tu aduh. Alamak. Okay guys. Sayanglah makanan tu. Tengok betapa besarnya pengorbanan seorang food delivery ni guys. Tapi aku heran kenapa dia nak menyeberangi, lompat, tak ada jalan lain. Tak. Ui, masalahnya kalau punyalah saya fikir, saya ingat yang longkang tu dalam, rupanya macam tu. Dia kalau fit jadi dia terjun dulu, buka beg, letak ke atas pun naik balik. Fir, kenapa makan tu jatuh, dia lupa nak zip balik beg, beg dia itulah tadi. guys, sebelum apa-apa yang kita nak buat guys, kita kena double check. Apa-apa yang kita nak buat, right? Okay, seterusnya Zel. Okay, ni cerita Yang ni. pasal benda Yang ni macam pun- ni memang kerap Betul. kali berlaku. Betul. Yang ni buat serius bagi Zell takutlah nak menggunakan perkhidmatan courier macam ni. Ni kadang bukan kurier saja, kadang seller tau. Macam Betul? macam cerita ni lah. Kira macam dia kena nak scam beli, lah. nak beli apa? Handphone, tiba-tiba dapat air Apple. Dia Air nak beli yogurt handphone Apple. brand tersebut. Tapi dapat air Apple. Air Apple boleh sebut. Brand tu tak boleh Fir, sebut. harga dia Fir bukan kaleng-kaleng yang dia Kaleng-kaleng. Harga dia Okay. kaleng-kaleng. Tak apa. 6,000. Sis cuba. #sis cuba. Bukan kaleng-kaleng. Okay, lepas tu? Okey, kaleng-kaleng. 6,000 Fir. Dia menanggung kerugian. Mahal. Sebab tu pernah berlaku dengan kawan Fir sendiri tau. Dia beli kasut. Okey, beli kasut melalui seller online. Dapat tahu apa tak? Dapat rantai plastik. Aduh. Dan dia reply balik, dia balas. Dia cakap, kenapa bagi rantai macam ni? Kenapa menipu? Dia cakap, okey, rantai tu kita orang saja bagi. Kasut belum sampai. Lepas tu dia cakap, Betul, siapa nak boleh. pakai rantai ni? Bagilah mak ke, adik ke, nenek ke, dia cakap macam tu. Seller cakap, lepas tu kena block terus. Aduh, semua Bahaya kena tau. scam lah tu. So berhati-hatilah guys. Kadang bukan salah pihak kurier. Kadang salah seller juga. Kena tengok reviews lah. Okay? Sebab benda macam ni bukan kaleng-kaleng lah. Alright? Kaleng-kaleng. Okay. Kau lepas, memang lepas ni, Zel, kita nak bawa masuk tetamu kita. Betul. Tetamu kita ni best lah. Betul. Sebab apa? Dia seorang memang betul-betul into sape. Betul. Very talented sebab pun Yes. dia dah menang a few award. World Champion Sape Instrumentalist. Alright, lepas ni kita akan bersama Saufi Aiman Yahya.
seorang pemain sape yang terkenal di Sarawak. Jangan ke mana-mana guys. Kita berehat sebentar. Borak. Desi Peng. Rasa itu macam dekat sedikit bingkisan ni lah. dekat lobi-lobi hotel. Betul. Rasa macam dekat event-event mewah. Dengar. Tu tadi Tenang. adalah petikan sape daripada World Champion Instrumental tau. Alat-alat muzik di dunia ni digabungkan. Dia mewakili muzik sape, alat muzik sape, dan sape menjadi champion dekat dunia. Dahsyat tak dahsyat? Betul. Cukup membanggakan lah. Tanpa buang Mengumumkan masa, kita Sarawak. nak jemput dan ucapkan selamat datang kepada Saufi Aiman Yahya. Selamat datang ke segmen Desi Peng. Hai, Sophie ke Saufi? Sopi boleh, Sopi. Saufi boleh. Chopi boleh, Chopi. Oh, boleh. Yang copyrightnya. Oh, kau punya. Sophie lah, okey. Okey. Kita kakak Sarawak lah, Sophie ya. Okay, kita kelakar. Yalah, first time juga dah agak TVS tu yang rasa macam suasananya amat gembira lah. Gembira, Kita Sophie. Sarawak ada TV station Okay, sendiri thank you. tu kan. Bagi lagi job banyak dengan dia. Banyakkan lagi interview dengan dia. Lepas ni, kita banyak show tau. betul. TVS banyak show. Lepas ni muka Sophie je lah. Boleh lupa ah. TV Stars. Okay. Alright, Sophie. Perkembangan terbaru Sophie sekarang. Seperti yang kita maklum kini dah COVID kan, kita siapa keluar rumah. Jadi agak macam kita sebagai performer tu terbantut lah teh. Banyak show, event semua tergendala. Ada yang cancel. Tapi ambil rasa tok lah masa yang amat baik lah sebab kita dekat rumah banyak masa nak untuk karang lagu baru, menulis buku ke, ataupun fikir apa lagi cara untuk kita mempromosikan sape. Sebenarnya jumpa orang aja kan. Betul. Mungkin Dengar cerita, bila dah cerita pasal karang buku semua, Sophie ada mengeluarkan buku ni pun pasal sape nak? betul. Buku teks sape. Jadi orang baru je release lah Dewan Bahasa Pustaka, ada satu buku sape. Ni bukunya tek. Situ. Ni bukunya tadi. So tok lah buku yang baru dikeluarkan. Sarawak Traditional Musical Instrument Sape. Tu kira buku teks sape daripada Dewan Bahasa Pustaka lah. Yang kami tulis bersama dengan Dr. Koni dengan Cik Narawi daripada Kampung Budaya. So, buku tu sebab kadang-kadang sape kita nanggau orang perform aja kan. Tapi Betul. mungkin tu masanya orang boleh pelajari sape secara ilmiah. Betul. Dahsyat lah. Power lah. Berapa lama sebab kita- apa? Sebab bukan setakat bermain aja tapi mengeluarkan sesuatu untuk dijadikan sebagai akademik. Ya, betul. Berapa lama kita ambil masa untuk buat buku tu? Satu buku. Sebenarnya tok lah macam ni kami mula perjalanan kami dalam dunia sapek tu adalah melalui akademik. Sebab dulu masa belajar di universiti dulu kita buat kajian tentang muzik. So kita dah main gitar nah, greng macam kena sik main gitar tu. And then satu hari pergi Kampung Budaya Nangga, banyak sebenarnya budaya muzik yang ada dekat Sarawak tu, terutamanya Sarawak lah. Kita ada sapek, kita ada gong, kita ada kerumung, bla 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 semua tu. Sayangnya benda-benda tu diketengahkan dalam akademik. Kita perlu lebih ramai lagi anak muda untuk pelajari budaya kita. Bah. Oh, betul? Betul. So, kami ambil inisiatif untuk buat kajian and buat blog tentang sape. Nasib kami baiklah sebab Encik Narawi yang jumpa blog kami yang nangga hasilnya bagus. Mbak kami sama-sama mengarang buku tu bersama Dr. Koni. Oh,
dahsyat lah perjalanan hidup ni. Apa? Ya permulaan. Oh, pula. Ya startnya. Oh, belum ada pertengahan lah. Belum main sapek gig masa ya. Belum main lagi. Oh, macam tu. Producer kita tambah sampai pukul 3.30 lah. Itu saya ada news lah. Itu news saya dah. Kita lepak dengan Sophie. Mun sampai malam. Sampai malam. Ni jangkat sampai. Jangkatnya kepak kita habis. Ni ada. Okey. Dia dah kaji Sophie. weh, dah buat kajian. Tadi ada wadah main gitar kreng-kreng. So, sebelum tu belajar major in Memang gitar. kami major classical guitar belajar di salah satu universiti di Malaysia. Shah Alam lah. Okey. So, bila belajar muzik tu kita rasa tanggungjawabnya ada lah sebab kita dah berilmu dalam bidang tu. And then anggap, Sarawak tu sebenarnya ada muzik dimpun, kena dia mbak keluar. I Ya pada see. masa ya lah difikir. Oh, so sebabnya decide untuk main sapek lah. Yes, So, kami main main gitar? sapek sebab waktu ya berbelas tahun yang lepas si ramilah anak muda main sapek. Yalah. Kami fikir tok lah caranya kita promote. Mun si traditional mungkin masa ya traditional tu orang di kampung je main betul. mentality. So muncul adalah macam orang macam Jerry Kamit yang membawa alunan sapek contemporary yang moden supaya lebih ramai anak muda boleh berhibur dengan sapek. So alat muzik sapek tu bukan sekadar tradisi tetapi boleh digunakan untuk bermain muzik apa-apa saja. Oh, Modern. faham. Okey, ambil katalah sekiranya Sophie seek ke arah sapek. Masih main gitar. Macam ni kah genre muzik Sophie mau main gitar? Kami walaupun kami main sapek kini pun kami masih juga mengajar macam-macam jenis muzik, arrangement, band dan sebagainya. Sebab muzik bagi kami tu penting dalam hidup. Hanya satu seni yang mengagumkan ramai jiwa. Betul. Jadi bila kita main muzik tu nya boleh bekerjasama bersatu padu, slogan Malaysia tu semua keluarlah. Betul. So elemen sapek tu membawa kita kembali ke tempat kita macam akhirnya something yang kita boleh bangga. Sambil belajar, sambil bangga, sambil main muzik. Dahsyat lah. Betul. Dahsyat Sophie. Sebab Sarawak Si je Jawa ada pun dapat genre sapek. muzik. Banyak gila dia nampak? mau share. So saya nak tanya lah kemahiran Sapek forever. sapek pun. Aku nak Balik berbalik nak tanya pasal gitar. muzik tu baju. Okey, alright. Semua jenis. Betul. Okey, apa soalannya Azal? Kemahiran nak kan kita main gitar. Kemahirannya asas main gitar dengan sapek sama kah? Mungkin kita pada dari sudut teknik mungkin ada perbezaan. Kita sih boleh madah lah hanya sama ataupun si sama. Bagi kami semua ilmu atau kemahiran tu ada keistimewaannya sendiri. Kita pandai main sapek sih semestinya boleh main gitar dan sebaliknya. Betul. Jadi sama-sama lah belajarlah semua. Aku dah belajar semua. Kita ada ni kan masalah di rumah kan manas di video tu. Habis kami dah balik lah dilepas tak manas tu. Kita kena saman kan gitu. Ini takut. Kami takut nanya soalan kita. Kita tanya. Okey. Boleh Gurunya. boleh nanya soalan kita lagi. Silakan. Kita takut. Macam kita lah kan. Berapa lama dah kita main sapek tu? Dah sampai dari tahun dari tahun 2010 sebab kita sih terus pandai main, kita nak belajar lagi. Tapi perjalanan untuk belajar main sapek ya mencabarlah sebab kita tu mungkin asalnya tak sih faham gila budayanya, muziknya. Sebabnya berbeza dengan muzik pop moden. So walaupun dari 2010 tapi sepanjang masa ambil belajar, especially yang sapek traditional tu lah, nya bukan mudah. Apa beza sapek tradisional dengan moden? Perbezaan yang paling ketara, sapek tradisional tu membawa budaya. Ada sebab sesuatu lagu dimainkan. Ada sebab kena tarian tu harus digabung dengan lagu tersebut. Mun modern tu, apa-apa pasang lagu radio main-mainnya dah jadi something yang commercial, pop. Nya sik dah mbak isi. Nya just ikut Apa kira orang macam mau, arus apa orang suka kemodenan dengar. lah. Yes. Trend kini tu. Betul. Okey, macam Sophie sendiri berbangsa apa Sophie? Kami, bapa kami Melayu Melanau, mak kami Cina. Jarang-jarang kita nangga orang yang bukan dari suku kaum Dayak yang mahir tu si. Betul. Bermain sapek. Selalunya memang orang Ulu, orang Iban. Tapi Sophie Sifu Sophie dalam
alat muzik sapek tu siapa? Yang Sophie memang betul-betul look up lah. Sebab masa mek mula-mula nangga sapek di kampung budaya ya mek nangga seorang pak cik lah ita tunggahan Dungau Tegong Yang main sapek ya mek macam wah tersentuh dengan bunyinya. So mek ambil kamera mek rakam. So orangnya lah jadi inspirasi kami dan kami mengkajikan Siapa muziknya. nama siapa? Dungau Tegong. Kepada uncle lah. Mun tengah menonton tak. Si. Dah. Mendiang. 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 Alright. Dan seterusnya kita ada banyak pemain sapek yang lain, kita buat kajian sidak tu lah. Dan lama kelamaan kita hanya boleh belajar di sudutnya. Sebab sapek muzik tradisional tu kita mau jumpa kelas muziknya susah. Bukan kaleng-kaleng sidak tetak tu. So macam ni lah ceritanya Amir. Lalu bertanya ke diri. Okey. Bukan kaleng-kaleng. Kita pun dah terikutnya dah. Macam ni? Nya bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Patutnya. Tadi nyebut bukan kaleng-kaleng. Kita pun dah terikut-ikutnya. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Hashtag masih lah. Tak apalah, kita masih belajar. Jatuh cinta. Okay guys. Lepas tu kita akan sama. Kami mesti tahu lah. Sophie tu seorang pemain sapek ataupun seorang pelawak. Jom. Lepas tu kita akan bertanya dengan lebih lanjut lah dengan Sophie mengenai sapek dan macam ni nya boleh menjadi juara dunia. Alright guys. Jangan ke sini, kembali dalam Borak Tersipeng lepas tu. Stay tune guys. Minum dulu. Minum. Ada air sih? Guys, kembali lagi bersama kita orang lah dalam Borak Tersipeng dan kita masih lagi bersama dengan Sophie Aiman Yahya, seorang pemain sapek, seorang juara dunia. Betul. Alright, seorang yang tera melawak, seorang yang petah kata-kata. Betul. Okey, minum Sophie. Okey Sophie. Kena TO tu. Ah? Bukan Tersipeng. Susu lubak beli. Aisnya ni. Susu lubak beli. Okey. Habis kita. Sophie, tanya dengan Sophie lah. Sebagai seorang pemain sapek, sapek tu dibelajar secara teori ataupun dibelajar secara praktikal lebih cepat untuk belajar. Untuk macam sapek tradisional sebaiknya secara praktikal lah. Sebab kita boleh nangga sendiri. Macam ni jari jemari master sapek yang main. Macam ni yang lontarkan bunyi. Sebab teori tu kadang kita nangga macam ni bunyinya tapi tak asyik nampak perbuatannya. Jadi tak belajar sapek sebaiknya ada guru lah. Macam kita pun sekarang tu dah ada si anak murid. Anak murid banyak sebab kami memang buat kelas sapek, buat workshop sapek di Kuala Lumpur, Kuching. Ada si anak murid kita lebih berusia dari kita. Yes, ada. Macam ni dah kita nak negur daknya sebab salah sih. Mun ada sebab kemahiran kan, and kita pun memang dilatih dengan muzik. Kita akan tahu lah mana yang sip betul, kita akan terus beritahu lah. Kena mau diam-diam punya salah kan. Adakah kita akan berlakar tunjuk juga cara kita bercakap dengan anak murid kita? Mun yang salah ambil tampar tangan. Aku takut ada jadi anak murid dia. Ganas. Ya, kita ngajar orang main sapek kan, ngajar orang bersilat kita Bawa yang ingat. orang tua ni pula kita kena ya. Okey. Aduh. Sophie, Yes. pernah menjadi juara dunia. Boleh cerita sikit macam ni perjalanan, macam ni boleh masuk ke pertandingan yang di Betul. sini yang diadakan. Pertandingannya Macam ni boleh ialah- menang 3 pingat emas ya. macam ni usaha. Yeah. So, pertandingan tu dinamakan World Championship of tetap Fir. Jangan tetap. World Championship of Performing Art. So, pertandingan tu dilangsungkan di Hollywood lah. Tapi ada pemilihan di dalam Malaysia tu untuk Malaysian Championship. So, pertandingan tu ambil tahu pun disebabkan oleh idola lah macam Jerry Kamit dulu. Nya salah seorang pemain sapek yang menjulang nama sapek pada tahun 2010 dulu dengan kumpulan Tukuk Kamit di Kampung betul. Daya. So, kami nangga, sapek tu bukan sekadar di sitok-sitok je. Boleh mbak ke tengah ke antarabangsa macam di Hollywood. Siapa sih mau main di Hollywood? Betul. Kami pun mau. Kami pergilah. Berapa lama preparation kita untuk pergi? So, kita tahu tu ialah pertandingan dan yang memakan kos yang amat besar.
Sebab yang lawan kelak bukan budak-budak yang memang akan melawan bersaing dengan kategori macam kita berpengalaman lah. lah. Yes. Jadi ada yang pemain gitar, ada pemain piano, ada pemain violin. Kita kena fikirlah apa kaedah untuk menang pertandingannya. Baju mesti kacak, muzik kena Berapa tahun dah? prepare. Tahun bila pertandingan dah? 2017. Oh, bermakna kita ambil kata start 2010, start belajar main sapek. Tapi Baru 7 tahun 2017. pengalaman, dah mewakili Malaysia menjadi seorang pemain Tapi sapek. 2017 yang memang kami set. Kami mau masuk pertandingan tu, kami pergi, kami mau menang. Kami dah set awal. Oh, dahsyat lah. So memang ada persiapan mentality lah, mental. Sebab apa? Macam ambil madah duit, bayangkan dah 20,000 pergi, si dapat apa? Keluarkan input dah duit. 20,000 kos pergi Sinun. Kos keseluruhan 6,500 USD. Oh. So kita adalah Convert ke Malaysia. support daripada kerajaan Sarawak juga. Oh, alhamdulillah. So bila kita pergi dan alhamdulillah lah Sapek Tok berjaya menang 4 pingat emas, Uish. 1 Power, pingat power, perak dan 3 pingat, bukan kata pingat lah, plak emas juara dunia 3. Wow. So kami pergi siap pencapaian yang expect untuk membanggakan. menang pun. Kami pergi siap macam the gold medal from Malaysia, Safi. Me? Oh. Mau duduk Kita dek, macam mau duduk dek. From Malaysia, Safi. Menang lagi. Oh. 8 kali. Apa kali riak lah tu? Si Ria, kita nengah muka ambil. Oh. Confused. Balik-balik bawa sedar, oh bukan mimpi. Oh, benar-benar lah. benar-benar. Tapi tak pergi dengan siapa tapi? Memang Malaysia ada buat timnya lah. Ada delegasi lah. Delegasi 18 orang peserta. Tapi kita seorang yang menang 8 pingat emas ya. Secara solo ya. Ada juga secara kumpulan yang menang juga sama. Okey. Apa komen orang putih bila dengar sapek dan bila nangga rupa bentuk sapek? Yang paling kita great, ingat. Yang mana? Oh, is Sounds it? great. What is this instrument? Oh, this instrument is sapek from Sarawak. Where Sarawak is in Malaysia. Dan baru kita kata is a traditional musical instrument. Orang Ulu blah blah blah. Siapa lah nanya? Kita lah. Ada juri lah, one of the judges ke apa? Juri Dan asyik di sini cakap lah. apa pun, tapi peserta lain semua. I see. Sebab rami boleh kata dalam 7,000 orang peserta rami. Tempat kedua Tamian siapa? Tempat kedua orang Perancis main gitar jazz. Oh, so gitar dikalahkan oleh sapek. Semestinya. Betapa dahsyat dan Semestinya. hebatnya instrumen. Betul. Instrumen yang hebat, okey? Dan untuk pengetahuan mungkin ada yang tahu, sapek tu adalah alat muzik tertua di Borneo. Ya. Hanya ada Tahu di sih? Tara Borneo. yang tertua. Dek, tahu sih? Dan ianya satu-satunya yang ada dekat Borneo. Ya, betul. Tempat lain tak ada. Dekat Sabah ada sapek kah? Ada yang lebih kurang ciri-cirinya, tapi setiap tempat tu ada nama panggilannya sendiri. Betul. Ada kaedah permainannya sendiri. Apa Tapi, nama lain selain sapek? Ada nama lain kah? Sapek orang Ulu memang kita panggil sapek, okey. sampek, sapek, sambek. Okey. Semua bunyinya macamnya. So, mun kita sentuh tentang sapek memang tu satu-satunya. Oh, dekat Sabah lain lah bunyinya. Lain nama, lain bunyi, lain sikit ciri-ciri. Jadi tasik samakan lah. Oh, dahsyat lah. Kami tu ingin tu nak belajar main sapek. Serius. Tapi mau nak belajar kita mesti simok lah. Sebab kita main lepak Main- macam ni. Main kita muka. Orang cari cikgu lain lah. Dia dah cakap dah dengan kita. Dia memang nak. Pak salah sekali lagi. Mun Mazela? Mun Mazela? Bagus, bagus. Semua Alhamdulillah. bagus. Okey. Okey. Sofi, apa kita rasa, maksud kami, di sini kita nangga sapek 10 tahun dari sekarang. Sapek tu 10 tahun sebelum tu pun amat berbeza dengan hari tu. Hari tu makin ramai yang start mula main sapek sebagainya. Kami nangga macam jadi trend. Adakah jadi kita trend. rasa trend tu akan terus Kami membangun? harapnya ke arah yang lebih positif dan membangun. 10 tahun akan datang kami berharap mun kami pergi Amerika Syarikat kami boleh nampak sapek dalam kedai muziknya. Ada kelas sapek di New York, ada kelas sapek dekat Korea. So kita dah memperluaskan sapek tu bukan sekadar alat muzik tempatannya, dah jadi satu alat muzik global. Ukulele boleh pula kena kita asyik boleh. Betul. Tapi untuk mencapai ke tahap yang kita mesti memperhalusi, kita pun tapak tok dulu lah. Orang Sarawak dulu terlatih dengan apa yang sapek dan sebagainya. Tapi menurut orang Sarawak yang diam di KL, yang tengah famous tu dengan sapek, tak seorang. Alina Murang. Sebenarnya di Kuala Lumpur, orang ada dalam 6-7 orang pemain sapek. Semua ada Sarawak. Yes. Kah, Elina Murang, Anderson Kita orang ada Kalang, kelab Rosemary. Yes. Orang di Kuala Lumpur, orang bergabung dinamakan Kuala Lumpur Sapek Kolektif. I see. Mu di Sarawak?
Mun di Sarawak kami ada pola NGO sendiri iaitu Persatuan Anak Seni Sapek Kucing. So baru pola tahun lepas, insya-Allah tahun tok kita akan try pola something yang lebih digitalize, mun boleh di YouTube. Betul. Belajar sapek online dan Betul. sebagainya. Dan kita dah ada buku dan sebagainya untuk mempermudahkan Betul. proses. Secara virtual okey apa? Yes. Sekarang tu kena lagi pandemik nak. Betul. Boleh pola lah. Apa kata orang pendidikan Kelas. secara virtual sapek. Betul. Jadi Mengajar belilah kelas sapek. secara Ya, online. belilah Okey, sapek. macam di sapek di belakang kita tu. Okey, mun kami nak beli sapek yang lebih kurang kedak konsep di belakang tu, berapakah nilainya? Nilai sapek tradisional dengan sapek contemporary tu nya ada berbeza sedikit. Sebab fungsinya berbeza, bunyinya pun berbeza. Macam kami yang baru nak start main sapek ni Baru bagus. mau start main nangga berapa bajet kita. Sebab kisah pun kita beginner atau professional, sapeknya harus bagus. Dan mun kita ada bajet seeloknya dapatkanlah sapek yang berharga 700 ke atas. Dan untuk modern pastikan dapat nyapun aksesoris ataupun pick up yang berkualiti dan sebagainya. Mempermudahkan pembelajaran dan permainan. So sapek kami sendiri main pun dalam RM2,000. Oh, dahsyat lah. Kita boleh mula sapek ni pun pandai. Kami mengajar dan menulis dan bermain. So mun kami Boleh pola, lah. mungkin kami sempat pola yang lain. Oh, benar. Macam kita personally Pola kita lah, belajar lah pola. Boleh lah, Buatlah kami hobi. boleh explain. Tapi kita tahulah kita ada banyak proses dalam membawa sapek tu. Dan cara pola sapek yang dulu dengan kini pun berlainan. Mungkin satu hari boleh invest satu mesin yang buat secara laser. Betul. Oh, dahsyat lah. Macam personally Shopee berapa ringgit sapek kita ada? tu yang saya nak Selama tanya tadi. ambil kumpul dari dulu mungkin ada 80. 80. Beri Banyak nak sikit kami. Okey, kami start Tak belajar. patut charge dia mahal lagi. Boleh. Ambil bajet si cukup nak start belajar. Tedah. Bukan. Dia tedahkan kau. Okey. Alright, kita sebelum akhir lah. Mungkin ada Sedikit shout pesanan. out kepada geng-geng yang tengah menonton, kepada yang ingin nak belajar sapek, kepada your idol, kepada whoever you look up to lah. Shout out to them lah. Syarat lebih kepada anak muda lah. Kita dalam Sarawak tu ada banyak budaya, ada banyak tradisi. Semoga kita semua belajarlah apa yang kita ada tu. Sebab benda tu adalah satu permata di mata dunia. Untuk sapek, jangan lupa untuk like Sapek Star dan Persatuan Anak Seni Sapek Kucing. Oh, situ. Persatuan Anak Seni Sapek Kucing, okey. Instagram semua. Belajarlah sapek. Kita sama, kami akan mengajar kita, okey? Oh, so mau nak beli buku semua boleh dari sini ajak lah. Boleh Boleh kontak kontak je. kita Amir. lah. Alright guys. Jangan lupa guys. Kita ucapkan terima kasih kepada Sophie ataupun Sophie Aiman Yahya, seorang pemain sapek, seorang juara dunia dalam kategori sapek yang telah mengangkat nama sapek ke Mata dunia. Yes, Secara global. Alright guys, so kita akan kembali lagi di jam yang sama, di tempat yang sama, di channel yang sama. Jangan lupa munter lepas episod kali tu boleh tonton di YouTube guys. Betul. Okay guys, esok hari akan kembali lagi Borak Teh Sipeng. Assalamualaikum. Bye bye. Have a nice day.